Assalamualaikum semua. Cikgu berhenti minggu lepas dengan cikgu minta awak lukis graf untuk aktiviti yang kita bincang, yang kita tengok tengok YouTube baru ni. So kita nak gunakan data daripada aktiviti yang kita tengok dalam YouTube baru ni untuk kita jawab aktiviti 7.2. Iaitu aktiviti 7.2 ini adalah kita nak menentukan kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu. Cikgu dah minta awak lukis graf, tetapi dia minta ni dia suruh awak lukis satu graf saja. Tetapi cikgu suruh awak lukis 2 graf kan baru ni, hak ni cikgu bagi. Lepas tu cikgu minta satu lagi awak lukis graf untuk eksperimen yang kedua, iaitu untuk eksperimen yang ni. Kita buat keputusan ni kan, kita guna pengurangan pengurangan jisim. So pengurangan jisim dengan apa tu? Yang kedua adalah dengan yang ni. Untuk yang ni. So apa yang kita perlu lakukan di sini daripada data, ni semuanya ada kan? So kita tengok soalan dia. Soalan dia kata yang pertama adalah dia suruh awak cari kadar tindak balas purata. Soalan ni dia kata kadar tindak balas purata dalam minit pertama dengan dalam minit kelima. Dalam minit pertama dengan dalam minit kelima. Awak boleh, kalau kadar tindak balas dia sebut perkataan purata, boleh daripada jadual dan boleh daripada graf. Dua kaedah awak boleh, daripada data, daripada jadual ataupun daripada graf. Katakanlah cikgu nak tunjuk daripada jadual. Dalam minit pertama. Dalam minit pertama. So daripada jadual, kita tengok jadual ni. Mana jadual? Ni jadual kita. Ni jadual kita. Ni jadual awak dapat ni. Ni. Jadi kalau dia kata tadi soalan dia kata cari kadar tindak balas purata dalam minit pertama. So kita tengok mana minit pertama, ni minit pertama. Jadi nak cari kadar tindak balas purata dalam minit pertama, maka kita ambil daripada 1, 0, tu minit pertama. Lepas tu berapa? Isi padu dia 19 dengan 0. Jadi cara dia nak cari kadar tindak balas purata dalam minit pertama, iaitu isi padu 19.00 tolak dengan isi padu pada 0.00 bahagi dengan masa dia. Kalau dia nak minit, so 1.0 tolak dengan 0. Jadi dapatlah 19 cm padu minit. Tolak 1. Tu kalau dia nak minit. Kalau dia nak saat, buat saat lah. Tapi dia kata dalam minit pertama. Kalau kita nak buat saat, kalau kita ni, kita buat dalam minit. So, kalau kita nak buat unit dalam saat, kita bahagi berapa sini? Kalau 1 minit ni adalah sama dengan 60 saat. 1 minit sama dengan 60 saat. 1 minit sama dengan 60 saat. So, kalau 60 saat, maknanya 60 tolak 1. Jadi kalau tukar kepada saat sini, 19.00 tolak dengan 0.00 bahagi dengan 60.00 sebab 1 minit sama dengan 60 saat. Tolak dengan 0.00. So dapatlah kat sini 19 kali bagi dengan 60 berapa? Cuba tekan kalkulator. 19 bagi 60 sama dengan berapa? Tekan kalkulator. Berapa dapat? 19 bagi 60. Berapa dapat? Berapa dapat?
0.317. 0.317 sentimeter padu second tolak 1. Tu kalau unit saat. Kalau unit minit buat lagu ni, kalau unit saat buat lagu ni. Kita convert lah 1 minit convert kepada saat. Okey. Yang kedua dia suruh cari kadar tindak balas berapa saat ni? Kadar tindak balas purata dalam minit ke berapa saat ni? Yang kedua? Minit ke-5, cikgu. Minit ke-5. So, jadi kalau dalam minit ke-5, so kadar tindak balas purata dalam minit ke-5. Cikgu rasa hari tu kan cikgu suruh buat 10 follow go tu kan. Follow video tu tak. Cikgu suruh tukar ni 20 sebab video buat situ kan 10 20. Okey, tapi kalau ikut video tu kita tak boleh nak kira ni. Dalam soalan ni. So katakanlah sini kita follow dia punya time ni dalam jadual. So kita kata kadar tindak balas purata dalam minit ke-5. So dalam minit ke-5 mana minit ke-5-nya? Okey, ni minit ke-5. Ini minit ke-5. Okey, minit ke-5. So minit ke-5, okey, so kalau kita nak tahu dalam minit ke-5, maknanya minit ke-5 dengan minit ke-4. Tu dalam minit ke-5. Minit ke-5 dengan minit ke-4. Gitu. Tu kita panggil dalam minit ke-5. Okey, dalam minit ke-5. So kalau dalam minit ke-5, isi padu dia berapa? So kita pun ambil lah ni isi padu dia ni. Isi padu dia 48 dengan 48. So 48 okey 0.00 tolak dengan 48.00 bahagi dengan okey minit ke-5 iaitu 1 tolak dengan 4. So, 5 tolak dengan 4. Okey, so dapatlah 0 sentimeter padu minit tolak 1. Itu kita panggil dalam minit ke-5. Okey. Kalau soalan dia katakanlah dia suruh cari kadar tindak balas purata contohnya dalam minit ketiga. Kalau dikata kadar tindak balas purata dalam minit ketiga, maka kita kena buat lagu mana dalam minit ketiga? Ni 3, ni 2. Kalau minit ketiga, kita kena tengok 3 dengan 2. Berapa isi padu? 3. Berapa isi padu? 2. Tu dalam minit ketiga. Kita pun kira lah. Isi padu dia 48.00 tolak dengan 36.00. Lepas tu kita bahagi dengan 4 tolak dengan 3. 3 tolak dengan 2. Tu kita panggil dalam minit ketiga. Boleh ni? Okey. So soalan seterusnya dia suruh cari ke apa dia? Soalan akhir sekali. Kadar tindak balas keseluruhan. Bagi keseluruhan tindak balas. Kadar tindak balas bagi. Okey. Bagi keseluruhan tindak balas. So nak cari lagu mana? Hak ni keseluruhan. Keseluruhan kita tengok bila isi padu dia constant pada 48. Bila masa dia mula-mula constant, okey ni 48 dia ni mula-mula constant kat sini, dia malah kat sini. So pada masa berapa? 3 minit. Jadi bila kita nak cari kadar tindak balas, okey bagi keseluruhan tindak balas, maka kita buatlah 48 bahagi dengan 3. Macam tu. So dapatlah 16 okey sentimeter padu okey minit tolak 1. Tu kalau kita nak buat dalam minit. Kalau kita nak buat dalam saat, 48 bahagi dengan 60 lah. Tu dapatlah berapa sentimeter padu saat tolak 1. Ni kalau kita nak kira daripada graf. Okey, kalau kita nak hitung daripada graf. Okey, boleh faham tak sini? Bolehkah kalau daripada graf Boleh? Senyap sunyi belakang ni. Boleh ke ni? Boleh faham belakang dah? Sofia Dina boleh ikut ke ni? Boleh. Sofia Dina boleh. Okey. So cikgu nak pergi kepada bahagian yang kedua. Okey, bahagian yang kedua katakanlah dia suruh awak cari kadar tindak balas ini, dia kata kat sini. Okey, katakanlah daripada graf. Tadi cikgu tunjuk macam mana nak cari kadar tindak balas menggunakan jadual. Kalau kita nak buat daripada graf. Okey, so kalau daripada graf,
kita dah lukiskan graf bawah ni kan, kita dah lukis. Okey, so kita guna graf ni lah. Kita pun ambil pensel. Okey, kita buat broken line. Okey, so katakanlah dia kat sini 50. Okey, katakanlah minit pertama. Katakanlah ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Tadi dia nak dalam minit berapa saat ni? Ya Allah, tak ingat. Minit pertama. Okey, so minit pertama. So kita buat broken line minit pertama. Ni. Dapatlah berapa? Isi padu dia berapa? So 10. Sini berapa? Ni julat dia sinilah dalam minit pertama. Sini berapa? Kosong. Jadi 10 tolak dengan kosong bahagi dengan 1 tolak dengan kosong. Dapatlah 10 cm padu minit tolak 1. Itu dalam minit pertama. Okey, dalam minit pertama. So kalau dia kata dalam minit kelima, okey, kita pun tengok mana minit kelima ni. Okey ni. Kita pun buat broken line kat sini. Ni. Yo, kan ni graf kita buat baru ni Okey, contohlah katakanlah kita boleh buat lagu ni, kita pun ambil data dia hasil ni. Berapa? Kita dapat. Okey, lepas tu kita ambil 4 pula ni. Ni kalau daripada graf ni. Ni. Berapa sini? Nilai ni berapa lebih kurang? Katakanlah sini lebih kurangnya 42. Okey, sini berapa sini? Sini 35. Jadi kadar tindak balasnya adalah 42 tolak 35 bahagi dengan 1. Iaitu 5 tolak dengan 4. So dapatlah 7 cm padu minit tolak 1. Kalau dia kata kadar tindak balas keseluruhan tadi, okey, aku tengok mana ending. Okey, dia berhenti, dia sama, sini start sama. So kita pun turun sini. Kita tengok berapa masa dia sini. Okey, so kita mari sini. Berapa isi padu dia sini? Katakanlah isi padu situ adalah 48. Okey, 48. Cikgu rasa graf ni macam tak kena 48. Sebab apa cikgu buat gini? Okey, 48 contohnya. Jadi 48 bahagilah dengan masa ni. Katakanlah masa ni adalah 0. So 48 bagi 0 dapatlah 12 cm padu minit tolak 1. Okey. Boleh faham kat situ? Boleh faham ke situ? Boleh? Boleh. Itu daripada graf ni. Okey, so kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua. So soalan yang kedua dia kata berdasarkan graf yang diplot. Okey, berdasarkan graf yang diplot. Maknanya hok sini ni awak jawab dalam jadual bukan daripada graf lah sebab dia tak royak daripada graf. Cuma cikgu nak tunjuk je macam mana kalau kita nak cari menggunakan graf. Kalau dia tak bagi data, dia bagi graf saja. Jadi sini boleh dikata berdasarkan kepada graf yang diplot, hitungkan kadar tindak balas pada masa berikut iaitu pada minit pertama, minit ketiga dan akhir tindak balas. Okey, minit pertama, minit ketiga dan akhir tindak balas. So, minit pertama. Kalau dia kata perkataan, beza kat sini purata, kat sini dia kata pada. Bila pada, awak kena buat garis tangent. Okey, kena buat garis tangent. Dia kata apa dia tu? Dia kata pada minit pertama. So, kalau dia kata pada minit pertama, katakanlah ni minit pertama. Okey, awak pun ambil pembaris. Okey, ambil pembaris. Ambil pembaris, awak pun letak garis ni. Dia kena syarat supaya kita cari kecurunan graf ni dalam tajuk, dalam bab matematik tu. Jadi, awak pun buat garis lah. Cikgu tak tahu macam mana dia tak jadi garis ni. Dia dah pembaris ni. Tapi bila garis tak jadi. Tak nak apa tu. Ni. Okey, so. Okey, awak buat garis ni. Garis gitu. Okey. Ni tak kena ni, sorry. Garis ni tak kena ni. Tak kena graf. Okey, so dia kena graf tu. Okey. Tak molek pembaris awak tu. Susahnya. Letak molek tu. Biar kena pada graf tu ni. Okey, lepas pada tu. Garis lah. Tak apa pula. Saat ni jadi.
Tak jadi pada. Dia kena buat. Awak sendiri ni? Boleh tak? Payah ni. Bila cikgu kali ni dia tidak itu ni. Tak apa kan ini. Okay, so tak jadi. Awak buat sendiri. Pembaris tu buat sendiri. Okay, macam mana awak guna pembaris, awak garis je. Garis je. Okay. Garis gitu. Garis. Bila garis, cari satu koordinat. Katakanlah kita nak ambil koordinat sini satu. Lepas tu cari koordinat kat bawah ni satu. Katakanlah koordinat yang bawah ni, katakanlah awak nak buat nak garis sampai bawah pun tak apa. Tak ada masalah. Katakanlah nak garis sampai bawah. Okay, bawah ni kan. So, dapat kosong. So, awak pun lukislah segitiga sini. Okay, segitiga situ. Tu. Segitiga ni. Lepas tu, awak carilah isi padu dia kat sini berapa ni. Okay, daripada graf tu. Katakanlah dapat kat sini 19. Sini berapa? Sini kosong. Sini berapa? Sini 2. Ni 2. Ni berapa? Ni kosong. Jadi, kita nak cari kadar tindak balas kat sini. Okay, kadar tindak balas pada minit pertama adalah sama dengan kita guna macam formula. Okey, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 tu sama dengan 19 tolak 0 bahagi dengan 2 tolak 1. Gitu. So, dapatlah 19 bagi 2 dapat berapa? Dapat 9.5 cm padu minit tolak 1. Tu dalam minit pertama. Kalau minit ketiga, kita pun ambil dekat 3 ni. Buat broken line naik atas. Kalau minit ketiga ni, buat broken line naik ke atas. Sini titik graf kita nak buat tu. Kita pun ambil pembaris. Ambil pembaris, kita letak. Okey, letak. Okey, biar kena titik tu. Buat garis gitu. Bila buat garis gitu, kita pun ambil lah titik. Okey, titik atas so, titik bawah so. Katakanlah titik bawah ni kita cari mana. Katakanlah cikgu ambil sini. Situ. Okey. Lepas pada tu, atas tu cikgu nak ambil mana atas tu. Katakanlah cikgu nak ambil titik ni. Okey. So, titik ni kita pun tengok bawah. Turun bawah. Berapa nilai dia? 4. Ni. Ni. Jadi kita buat segitiga lah. Kita dah dapat 2 titik ni. Pada garis tersebut. Buat garis gitu. Buat segitiga gitu. Gitu. Dah buat segitiga gitu. Okey, maka kita pun tengok ni. Ni nilai dia berapa sini. Ni tempat titik kita buat ni nilai dia berapa situ. Lepas tu sini nilai dia berapa. So nilai ni 20 kita tahu. Sini berapa? 35, 37. Tu. Sini berapa? 4. Sini berapa? Kita tolak ni. Garis ni. Buat mari sini. Okey, so 2 point berapa ni? Cikgu tak nampak tu. Okey, lebih kurang 2.2 tak? Sini lebih kurang 2.2. Sini 3. Sorry. Sini 4. Hak ni 2.2. Hak ni 37, ni 27. Jadi, bila kita nak cari kadar tindak balas, okey, pada minit ketiga adalah sama dengan kita pun ambil nilai 37 tolak 20. 37 tolak 20 bahagi dengan okey, masa kita 4 tolak dengan 2.2. So 4 tolak dengan 2.2. Okey, terakhir tu boleh berapa tu? Terakhir boleh berapa tu? Boleh berapa tu? Dapat berapa? Dapat berapa? Senyap belakang ni. 9.44 cikgu. 9.44. 9.44.
sentimeter padu, minit tolak 1. Okey, minit tolak 1. Dapatlah. Okey, kadar tindak balas, okey, pada minit kedua. Lepas tu dia suruh cari ke dia pula. Dia suruh cari kadar tindak balas akhir. Okey, tindak balas pada akhir tindak balas. Okey. So, bila kita nak buat akhir tindak balas, mana akhir tindak balas? Sini. Okey, sini akhir tindak balas kan? Akhir tindak balas. So, kita pun ambil pembaris. Ambil pembaris pada titik itu, kita dapati titik itu kan mala tu kan tu. Okey ni. Jadi bila mala lagu tu, mana Y dia? Y dia kosong. Kalau kosong bahagi dengan apa-apa, so dapat kosong lah. Jadi kat sini. Ni. Hilang tak dia? Okay. Cikgu tanda tak dia hilang belakang dah tu. Tak tahu apa. Okey. Bila kita nak cari kadar tindak balas, kalau garis dia macam ni, okey, garis dia macam ni, pada akhir, maknanya kalau kita nak cari Y ni tak ada, sama kosong. Okey, X ni berapa? Okey, so tak kisahlah kita nak ambil berapa. Jadi kadar tindak balas dia, akhir tindak balas adalah sama dengan kosong. Okey, sentimeter padu, minit tolak 1. Kenapa kosong? Sebab Y dia kosong. Jadi bila kosong bahagi dengan nombor berapa-berapa pun akan jadi kosong juga. Okey, itu akhir tindak balas. Okey, itu akhir tindak balas. Okey. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Tak ada cikgu lagi. Kita tahu gimana. Okey. So bagi tindak balas antara larutan kalium. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Bagi tindak balas antara larutan kalium iodida dengan larutan plumbum 2 nitrat, hitungkan kadar tindak balas purata. Okey. Dalam eksperimen ini sebenarnya hari tu, okey, kita tak buat eksperimen ini. Kita hanya tengok saja video. Bila kita tengok saja video, maka kita tak tahulah, okey, berapa jisim dia. Tetapi, okey, kita ambil masa. Kita ambil masa. Okey, so cikgu bagi dah baru ni kan. Kita anggapkan jisim pepejar kita adalah 3 gram. Kita anggapkan jisim pepejar. Ingat lagi tak kita bincang minggu lepas? Okey, kita anggapkan. Okey, sebab kita tak tahu berapa. Jadi kita ambil pepejar kuning itu, kita turas dia, lepas tu kita kering, kita timbang. So bila kita timbang, katakanlah kita dapat 3 gram. Dapat 3 gram. Okey, masa 32. Ingat ni, royak ke cikgu. Masa 32. Okey, ingatkan cikgu tu. Okey, so kita nak cari kadar tindak balas purata. Okay, jadi di sini bila kita nak cari kadar tindak balas purata kat sini, kita royaklah. Okey, berapa jisim dia? Jisim dia berapa tadi? 3 gram. Okey, berapa masa dia tadi? 37 point berapa masa? 32.9. 32.9 saat. Dah. Okey, bagi 2 tu sama dengan berapa? Dapat berapa? 0 point berapa? Cepat. Orang lain tak tekan kalkulator ke tu? 0.091. Okey, 1 gram second tolak 1. Tu kita panggil kadar tindak balas purata. Keseluruhan lah, semua sekali. Okey, soalan yang kedua dia kata, bolehkah anda menghitung kadar tindak balas pada saat ke-30? Boleh tak? Kok kita tahu 32.9 saat. Okey, kita dapat 3 gram tu. Maknanya dia bertindak balas 32.9 saat. So, bolehkah kita cari kadar tindak balas pada saat ke-30? Bolehkah? Bolehkah agak-agak? Bolehkah? Kalau kita nak kata boleh, kita kena tengok dulu eksperimen lain tu, okay? Kita ambil data tu tak? Okey, kita ambil dalam sela masa.
Okey, kalau 1 minit berapa isi padu? Kalau 2 minit berapa isi padu? 3 minit berapa isi padu? Ataupun kalau situasi ni, kalau kita nak cari kadar tindak balas pada, so kita kena cari. Okey, 10 saat, okey, berapa gram? Okey, 20 saat, berapa gram? 30 saat, berapa gram? 40 saat, berapa gram? Barulah kita boleh cari kadar tindak balas pada. So, kita tak buat lagu ni, kan? Kita tengok keseluruhan. So, maka dia kata, bolehkah anda menghitung kadar tindak balas pada saat ke-30? Maka jawapannya adalah tidak boleh. Tidak boleh. So, kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Okey. Kita boleh kata dengan jawapan mudah, kita boleh royak kerana, okey, tindak balas ini hanya mengukur, okey, masa akhir tindak balas. Okey, masa akhir tindak balas sahaja. Maka dia tidak ambil lah. Dia tidak ambil selang masa tu. Setiap 10 saat ataupun setiap 5 saat ke dia tak ambil. Jadi kita ambil mengukur masa akhir tindak balas saja. So kalau kita ambil masa akhir, maka kita tak boleh nak cari kadar tindak balas pada. Jadi kalau kita refer kepada Allah Akbar. Okey, kalau kita nak refer kepada macam mana kita nak cari kadar tindak balas pada, okey, kadar tindak balas pada, so kita kena ada data macam ni. Barulah kita boleh cari kadar tindak balas pada. Ataupun kita ada data macam ni. Okey, kita boleh cari kadar tindak balas pada. Tetapi kalau kita hanya ada data, okey, jisim dengan masa, maka kita tak boleh cari kadar tindak balas pada saat keberapa, tak boleh. Tu awak perlu tahu, tak boleh. Okey. So ada soalan nak tanya? Kita dah habis dah bincang aktiviti 7.2. Ada apa-apa nak tanya cikgu? Ada apa-apa nak tanya cikgu? Tak ada ya? Okey. So, kalau tak ada, kita nak pergi kepada bahagian yang kedua hari ini. Cikgu harap apa yang kita bincang hari ini awak boleh siapkan aktiviti 7.2, lengkapkan semua. Okey, graf ni cikgu rasa ada sikit kesilapan dalam graf ini, iaitu pada akhir 48 sepatutnya graf di atas ni. Cikgu pun tak tahu kenapa boleh minggu lepas tu bukit risalah ni. Okey, sepatutnya graf duduk atas gini. Okey, bukan duduk bawah gitu. Graf risalah ni daripada data, okey. So buat graf sendiri, dah boleh cari sendiri. Mungkin jawapan awak tak serupa dengan jawapan cikgu, tetapi kaedah pengiraannya adalah sama. Okey, cara nak mengira dia sama. So kita pergi kepada bahagian yang kedua hari ini. Tak ada soalan dah ni, kan? Tak ada soalan, kan? Tak ada. So cikgu tutup dah tu, dah tak ada soalan tu. So kita pergi kepada apa yang kita nak bincang, bahagian yang seterusnya. Okey, iaitu bahagian yang ketiga hari ini. Okey, so panjang sikit cerita penentuan kadar tindak balas ini. So kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu bahagian yang ketiga. So bahagian yang ketiga, kita tengok macam mana kita nak menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kadar tindak balas. So kita pergi kepada contoh yang pertama, boleh refer kepada buku teks awak, iaitu seorang murid telah menambah ketulan magnesium karbonat secara berlebihan ke dalam asid sulfurik. Okey, isi padu gas karbon dioksida yang terbebas dikumpulkan di dalam picagari gas dan isi padu gas direkod dalam jadual 7.2 pada setiap selang masa 1 minit selama 10 minit. Okey, so dia bagi isi padu gas. Okey, lepas tu dia kata berdasarkan jadual 7.2 plot graf. Okey, graf isi padu melawan masa. So kita pun plotlah graf. Okey, ni apa dia? Ni paksi apa? Isi padu gas. Ni paksi apa? Okey, masa. Okey, dalam saat. Dalam minit. So kita pun okey, buatlah skala, kita pun plot graf.
Okey, plot graf. So graf ni cuba tengok ni, titik ni tak kena kan? Okey, graf ni sebenarnya tak semestinya semua titik kena. Okey, tetapi kita kena bentukkan graf seperti teori kata. Teori kata lagu ni lah. Graf dia lagu ni. Graf dia lagu ni. Okey, so kalau kita cari, okey. Sekejap. Okey, so selesai. Okey. Selesai dah. Kita dah lukis graf. So kita pergi yang kedua. Yang kedua dia kata hitung kadar tindak balas purata yang berikut. Kadar tindak balas purata yang berikut. So purata, okey dia kata purata dalam minit. Okey purata, okey dalam minit kelima. So purata dalam minit kelima, kita pun ambil minit kelima, ambil minit keempat. Tu kita panggil minit kelima. 63 dengan 58. Maknanya 63 tolak 58 bahagi dengan 5 tolak 1. Tu kadar tindak balas purata dalam minit kelima. Okey, dalam minit kelima. So kita tengok dia cari lagu mana. Ni, 65 tolak 58 bahagi dengan 5 tolak 4. Tu kita panggil kadar tindak balas purata dalam minit pertama, dalam minit kelima, iaitu minit kelima. Okey, jumlah isi padu gas yang terkumpul daripada minit keempat hingga minit kelima. So kita ambil lah isi padu dia. Dapatlah nilai. Okey. So kalau dikata kat sini kadar tindak balas. Okey, bagi keseluruhan. Bagi keseluruhan kita pun tengok berapa maksimum volume 70. Bila dia mula-mula dapat 70 pada 7 minit. Jadi isi padu keseluruhan, isi padu apa tu kadar tindak balas purata keseluruhan tindak balas adalah sama dengan 70 bahagi dengan 7 lah. Okey, so kita tengok kat sini. 70 bahagi dengan 7. Okey, tu. Kalau dia kata kadar tindak balas purata. Okey, boleh daripada jadual, boleh daripada graf. Okey, kalau daripada graf lah kita tengoklah bila masa dia berhenti. Okey, di sini. Okey, di sini. Jadi kita pun tengok berapa masa. 7. Berapa isi padu? Okey, 70. 70 bagi 7. Tu kalau daripada graf. Okey, kalau daripada graf pula, okey katakanlah dia suruh cari kadar tindak balas dalam minit kelima. Kalau dalam minit kelima, mana 5 ni? Ni. Okey, so kita cari berapa isi padu dia sini. Okey, minit keempat berapa ni? Berapa isi padu? Sini. Gitu. Tu kalau daripada graf boleh berlaku. Okey, so kita pergi kepada soalan yang kedua. Berdasarkan graf yang diplot, hitung kadar tindak balas pada minit kedua. Pada minit kedua. So bila dikata pada minit kedua, maka apa yang perlu awak buat? Awak perlu buat, so cikgu padam dulu ni. Okey, buat garis tangent. Okey, seperti awak belajar dalam matematik, macam mana nak cari kecurunan graf. Okey, macam mana nak cari kecurunan graf. Okey, jadi buat garis tangent dulu pada titik. Okey, so titik berapa? Minit kedua. Awak pun buat broken line, mari sini. Okey, sini letak pembaris, buat garis. Garis ni sebenarnya kalau keadaan lagu ni awak kena tengok angle atas ni mesti sama dengan angle bawah. Angle atas sama dengan angle bawah, barulah awak garis. Okey, bila garis awak pun ambil lah satu titik atas, satu titik bawah. Lepas tu pun carilah dia punya ni V dia berapa. Ni dia guna delta V dengan delta T. Okey, perubahan V dengan perubahan T. So ambil lah kat sini berapa kat sini. Okey, kalau sini 10, mana ni 64. 64. Okey, sini berapa? Sini 20. Jadi 64 tolak dengan 20 bahagi dengan masa dia. Sini berapa masa dia ni? Kalau sini 2, sini 1. Maknanya 0.2. 0.2. Sini berapa? Sini 4. Mana 4 tolak dengan 0.2. Gitulah cara bila kita nak cari kadar tindak balas daripada graf. Okey, so daripada graf kita boleh dapatlah. Okey, sini. 64 tolak dengan 20 dapat 4 bahagi dengan 4 tolak dengan 0.2. Iaitu kecurunan garis tangent pada graf tersebut. Itu adalah kadar tindak balas. Okey, pada. Okey, pada. Pada ni. Okey. So, selesai soalan yang pertama. Okey, so untuk aktiviti. Okey, aktiviti 7.3. Okey, aktiviti 7.3.
Okey, cikgu rasa lepas pada ni. Okey, so kita pergi kepada aktiviti 7.3 ni. Dia kata menyelesaikan masalah penghitungan berkaitan dengan kadar tindak balas dalam kehadiran mangan 4 oksida. Okey, hidrogen peroksida terurai kepada air dan oksigen. Gas oksigen terbebas dikumpul dalam picagari dan isi padu gas direkod dalam selang masa 5 minit. So data diperolehi ditunjukkan dalam jadual 7.3. So kalau kita nak buat persamaan kimia, hidrogen peroksida ni formula dia H2O2. Bila dia kata terurai, maknanya nak panas ladu. Dia menjadi air H2O dengan gas oksigen O2. Ini penguraian hidrogen peroksida kepada air dengan gas oksigen. So bila kita balance, kita letak 2 supaya H dah jadi 4, O dah jadi 4, nak suruh H4O4 letak 2 depan. Tu. Jadi kita buat eksperimen ini, kalau kita nak bayangkan eksperimen ini, kita ada dalam kelalangku ni, kita ada hidrogen peroksida. Kita ada H2O2. Okey, so dia terurai, maka kita pun masuk dalam picagari ni kan. Okey ni. Okey. So kita ada umbuh picagari. So kita ada umbuh picagari ni. Okey, so picagari. So kita ada umbuh dia ni. Umbuh ni. Umbuh picagari ni. Ni. Gitu. Okey, so gitu. Jadi ni skala dia. Okey, jadi bila gas oksigen tu terbebas daripada penguraian, maka gas hidrogen tu akan tolak picagari tu. Jadi kita akan nampaklah isi padu gas tu. Okey, bila picagari tu bergerak, so bila kita catat isi padu gas tersebut, kita akan dapati inilah data dia daripada eksperimen tersebut. Okey. So plot graf isi padu melawan masa. Jadi cikgu kena tunggu awak plot graf dululah. Boleh tak cikgu bagi masa awak dalam 10 minit untuk plot graf? Boleh ke? Boleh ke plot graf tu 10 minit? Okey, plot sekarang. Plot graf sekarang 10 minit. Cepat sikit. Okey, cikgu stop ni. Cikgu stop rekod. So cikgu nak tengok. Cikgu tunggu online. Lepas tu nanti cikgu nak suruh awak tunjuk sore-sore kena tunjuk tu. Okey, macam mana nak nak tengok graf tu siap ke tidak. Okey, so cikgu bagi awak 10 minit untuk siapkan graf.